Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syanima binti Tumadi, bernombor matrik A170409. Saya merupakan pelajar tahun akhir linguistik Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tesis iaitu peralihan bahasa Jawa dalam kalangan belia di Kampung Paidalam Bukit Lintang, Melaka. Dari segi pengenalan, menurut Holmes 2001, proses peralihan bahasa menjadi bahasa baru atau bahasa majoriti disebut sebagai peralihan bahasa. Peralihan bahasa merujuk kepada perubahan penggunaan bahasa dalam kalangan komuniti penutur. Generasi muda dalam kalangan masyarakat Jawa di Malaysia terdedah dalam arus pemodenan dan sistem pendidikan yang lebih formal berteraskan sekolah kebangsaan. Hal ini secara tidak langsung telah memberi ruang kepada generasi muda untuk lebih bergaul dalam masyarakat Melayu lain dan membolehkan proses penyerapan bahasa mudah berlaku. Terdapat 3 objektif kajian iaitu pertama, mengenal pasti peralihan bahasa Jawa dalam kalangan belia di Kampung Paidalam Bukit Lintang, Melaka. Yang kedua, mengklasifikasikan proses peralihan bahasa Jawa mengikut teori domain Fishman 1972. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor berlaku peralihan bahasa Jawa dalam kalangan belia. Selanjutnya, pengkaji telah merujuk kepada beberapa kajian lepas atau kosa ilmu. Antaranya adalah An Analysis of Language Shift in Java Language in Medan 2013, Javanese Language Shift, Gender and Modernity, a Case Study at Ain Kudus 2019 dan sebagainya. Baiklah, pengkaji telah menggunakan beberapa metodologi kajian, antaranya adalah data primer dan data sekunder. Bagi data primer, pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan dan soal selidik. Bagi kaedah kepustakaan, pengkaji telah mencari bahan di Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia dan pengkaji menggunakan sumber online seperti Gema Online. Bagi soal selidik, pengkaji menggunakan Google Form bagi mengagihkan soalan-soalan kepada para responden. Selanjutnya, bagi data sekunder, pengkaji telah merujuk kepada kajian teks iaitu kajian lepas untuk mendapatkan data-data yang secukupnya. Baiklah, dapatan dan perbincangan kajian, pengkaji akan mengelompokkan setiap liket dari L1 hingga L5 bagi ketiga-tiga domain. Bagi domain kekeluargaan, responden yang tidak setuju L2 bahawa mereka bertutur bahasa Jawa di dalam keluarga adalah seramai 43%. Demografi jantina dan tahap pendidikan telah mempengaruhinya. Hal ini kerana golongan belia cenderung untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan keluarga, dan belia pada tahap diploma, sarjana, sarjana muda maupun doktor falsafah. Seterusnya, 36.7% responden yang setuju bahawa mereka memahami sesuatu pertuturan dalam bahasa Jawa tetapi tidak dapat bertutur dalam bahasa Jawa dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh demografi umur dan jantina. Kerana belia yang berumur antara 24 hingga 30 tahun iaitu 16.7% cenderung untuk terdengar golongan belia dewasa berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Baiklah, kesimpulan kecil, domain kekeluargaan kebanyakannya dipengaruhi oleh demografi umur dan jantina. Selanjutnya, bagi domain pendidikan, responden yang sangat tidak setuju bahawa penggunaan bahasa di dalam sesi pembelajaran adalah bahasa Melayu dan bahasa Jawa, dan mereka melanjutkan pengajian pada tahap sarjana muda maupun doktor falsafah, dan mengkaji kajian berkaitan bahasa Jawa adalah seramai 60%. Demografi umur dan tahap pendidikan mempengaruhinya. Hal ini kerana belia yang berumur antara 15 hingga 23 tahun iaitu 83.3% pelajar sarjana muda cenderung untuk mengkaji bidang yang dipelajarinya sahaja seperti bidang kejuruteraan berbanding bahasa Jawa itu sendiri. Baiklah, sejumlah 20% dan 6.7% responden yang setuju dan sangat setuju bahawa mereka belajar di kawasan yang majoritinya terdiri daripada pelajar yang bertutur dalam bahasa Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh demografi tahap pendidikan sahaja. Kerana belia yang terdiri daripada yang bersekolah menengah
dan mereka akan melanjutkan pelajaran pada tahap diploma, sarjana muda dan sarjana, iaitu 86.6% menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Kesimpulan kecil, domain pendidikan dipengaruhi oleh demografi umur dan tahap pendidikan. Bagi domain pekerjaan, seramai 56.7% dan 36.7% responden yang sangat tidak setuju bahawa mereka bekerja dalam bidang yang memerlukan kemahiran untuk berbahasa Jawa, contohnya jurubahasa Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh ketiga-tiga domain demografi, iaitu demografi umur, jantina dan tahap pendidikan. Sejumlah 16.7% responden sangat setuju bahawa mereka cenderung untuk berkomunikasi selain daripada bahasa Jawa, misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan rakan sekerja, dan terdapat sedikit peluang pekerjaan yang mengaplikasikan bahasa Jawa dalam sesuatu bidang. Demografi jantina dan tahap pendidikan mempengaruhinya. Kerana kini penggunaan bahasa Jawa di Malaysia dalam kalangan lelaki dan perempuan adalah minoriti berbanding penggunaan bahasa Jawa di Indonesia, iaitu bahasa majoriti. Kesimpulan kecil, domain pekerjaan dipengaruhi oleh ketiga-tiga demografi, iaitu umur, jantina dan tahap pendidikan. Seterusnya, objektif kajian terakhir merangkumi soalan ya dan tidak. Seramai 66.7% responden yang tidak bersetuju dan selebihnya 33.3% bersetuju bahawa ibu bapa mereka tidak bertutor atau mengajar berbahasa Jawa di rumah. Hal ini menyebabkan mereka cenderung untuk tidak menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan seharian. Seterusnya, jumlah responden yang tidak bersetuju bahawa mereka malu untuk berbahasa Jawa, sama ada dalam kalangan ahli keluarga maupun kalangan rakan-rakan dan sebagainya, adalah sebanyak 83.3%. Rumusan dan cadangan. Pengkaji pada masa akan datang perlulah lebih memperbanyak kajian saintifik yang dilakukan terhadap bahasa Jawa. Seterusnya, penyidik pada masa hadapan perlulah mendapatkan bantuan daripada pihak berkenaan secara langsung. Dan yang terakhir, penyelidik pada masa hadapan digalakkan untuk mengambil kira berkaitan penelitian struktur bahasa Jawa kerana ia sangat jarang untuk dilakukan. Sekian, terima kasih.